Lenggong merupakan satu daerah kecil yang terdapat di dalam daerah Hulu Perak. Ianya terletak kira-kira 100 km daripada Ipoh dan berada di tengah-tengah antara Kuala Kangsar dan juga Gerik. Berdasarkan fakta sejarah, Lenggong dipercayai telah dihuni oleh masyarakat Paleolitik pada suatu ketika dahulu dan merupakan salah satu penempatan tertua di Asia Tenggara, sehinggakan UNESCO telah mengiktiraf Lenggong sebagai tapak warisan dunia pada tahun 2012. Secara geografi, persekitaran di Lenggong masih kekal dengan keindahan flora dan fauna dan masih segar dengan hutan simpan yang terpelihara. Di daerah ini juga terdapat kawasan perairan seperti sungai, air terjun dan juga tasik. Kebanyakan penduduk di Lenggong bekerja di dalam sektor awam dan juga swasta. Di samping itu, sebilangan daripada mereka menjadikan pertanian dan perikanan sebagai sumber ekonomi seperti tanaman getah, kelapa sawit dan juga penternakan ikan air tawar dalam sangkar. Daerah Kecil Lenggong turut melahirkan usahawan-usahawan dalam industri kecil dan sederhana seperti perusahaan makanan kering, bakery, ikan perkasam dan beberapa produk yang lain. Rapiah binti Hassan atau lebih dikenali sebagai Kak Peah merupakan usahawan yang terlibat dalam IKS. Produk yang dihasilkan oleh Kak Peah lebih tertumpu kepada produk bakery seperti biskut semprit, kek dan juga pastry. Biskut semprit yang diusahakan oleh Kak Peah dikatakan istimewa kerana beliau masih mengekalkan resepi dan cara pembuatan tradisional. Ayuh kita tinjau dengan lebih mendalam berkenaan Kak Peah dengan perusahaan semprit warisan Lenggong dan beberapa biskut tradisional yang lain. Mula-mula teringat juga mula kecil-kecil dulu, masa remaja-remaja dulu masih tahu lomak kan buat kuih semprit ni. Memang tradisi makanan kami orang kampung, kira macam masih sehingga sekarang kuih semprit ni tak luput lah. Orang kata tak telan di zaman. Kemudian berminat dah selepas dah kahwin buat tak boleh jadi ni, mesti berminat juga semprit ni. Kemudian panggil mak buat lagi macam mana. Dulu masa zaman-zaman dulu tak ada lagi macam masa-masa oven ni, tak ada, masih kayu. Kemudian dah tiba sampai tahap Kak Peah ni, Kak Peah dapat oven yang lama dan baru. Dia antara moden dan cara lama. Kemudian Kak Peah minat sampai orang kata, cuba nak buat jual lah. Lepas tu ada juga di kalangan yang cakap, mana boleh kalau orang kampung ni tak maunya. Tak apa, cakap dia. Okey, Kak Peah cuba. Tanya satu ketika pergi tanya, boleh tak letak semprit saya ni? Okey. Dia cakap, boleh. Okey, bawa. Di saat tu Kak Peah bawa. Bila bawa, dia cakap tak boleh. Dia tak boleh. Dia kata, tak boleh dah. Meja ni penuh, tak boleh dah macam ni. Tak apa, Kak Peah pun bawa juga semprit Kak Peah ni. Dengan sampel, dengan yang nak jual. Satu kotak RM5. Kak Peah cakap, cuba. Ada di kalangan yang cakap, kami dah rasa. Kami pun ada buat. Terus beli. Kemudian tak apa. Kemudian dah himpun-himpun, Kak Peah dapatlah beli dengan RM100 itu. Kak Peah kumpul lagi dapat beli pelantar tin besar. Kemudian bahan-bahan lain sikit-sikit. Kemudian dapat lagi tambah. Dapat 2 tin. Sehinggalah dapat modal RM100 untuk perayaan. Daripada RM100 perayaan tu, sampailah ke Raya Haji pula, Kak Peah dapat lebih. Raya kedua, barulah modal dengan harga RM1,000. Dari situlah Kak Peah bermula berkembang. 7 tahun dahulu, Kak Peah masih tak ada lagi dengan kara-kara ni. Cuma manual dengan tangan. Guna besen. Tapi di saat sedih, orang tak terima dengan biskut Kak Peah bawa di pasar. Ada yang tak mau rasa, ada nak rasa. Tapi 7 tahun dahulu, azab Kak Peah berminat. Kuih ni tradisi turun-temurun. Jadi sehingga Kak Peah dapat cara-cara moden sampai sehingga sekarang 2 tahun Kak Peah azab dalam dapur, di dapur dalam rumah. Selepas 2 tahun datanglah pegawai peladang. Dia kata, Kak tak boleh buat. Dah 2 tahun tu buat dia banyak dah. Lebih kurang modal balik RM1,000. Modal Kak Peah dapat buat modal RM1,000. Dia kata tak boleh. Kemudian pihak atasan, pihak wakil rakyat, pihak parlimen bagi bengkel ni dengan peladang untuk kami dapatkan bengkel. Seterusnya kemudian baru orang wawarkan suruh letak flower di sana di sini
Sehinggalah KPA berjaya sehari ini. Sampailah hari ini tahap dia 7 tahun. KPA berbengkel ada 5 tahun. Kemudian KPA cakap, sekarang ni modal aku sampai tahap 7 tahun dah mencecah RM5,000 modal sahaja. Kemudian berluasa sampai KL, Langkawi, Ipoh, Taipei, Kuala Kangsar. Semua negeri dah ada. Mungkin ke Negeri Sembilan. Hamper-hamper kerajaan KPA dapat. Hamper-hamper pejabat-pejabat yang terima. Semua. Pasaran ni dulu tak tahu juga pasal internet. Kemudian ada ternampak lintas pusat jalur lebar. Apa pusat jalur lebar? Tanya anak kata mak internet, komputer mak boleh belajar. Boleh ke orang tua kita belajar? Boleh mak, cakap dia. Kemudian naik, terus saya naik tanyalah PA sama dengan dia punya manager. Dia cakap kami memang memerlukan pasal orang yang bisnes ni. Okey, rasa besar hati pun nak dipelawa. Kemudian akak pun mula belajar dah, baru tahu bahawa internet ni paling berguna sekali. Kemudian nak tengok resepi, kita nak email pada orang, kita nak tengok biskut yang baru, kita nak pamerkan biskut-biskut baru kita dalam Facebook supaya kita kenal kita. Kemudian gambar kita uploadkan siapa diri kita sebenar, siapa dia PA Bakery. Baru tahu, oh ini PA Bakery, aku kenal dia. Kemudian direct secara tak langsung, dia orang tengok muka kita dalam Facebook melalui internet. Dia orang kenal kita walaupun di Johor, walaupun di mana-mana. Kemudian terfikir juga bahawa bukan di Lenggong saja, mungkin luar Perak, mungkin Johor, Pulau Pinang, Melaka, mungkin melalui internet kita boleh lebarkan lagi bisnes. Itu tahap yang paling saya inginkan. InsyaAllah masa akan datang. Dah masuk pusat jalur lebar dalam internet Facebook. Baru terbaca, dia orang ada pelanggan baca. Baru sekarang ni boleh keluar dah biskut ni. Betapa bangganya kita. Kalau tak ada internet, kalau tak pergi belajar, tak ambil berpeluang, dan juga pusat-pusat jalur lebar juga sering membantulah akak untuk meluaskan lagi, sehingga kan pakar runding, usahawan pakar runding UKM datang kami untuk dibuat lagi, bertambah ilmunya macam mana nak buat macam ni, macam mana website, macam mana. Kami bersyukur pihak-pihak kerajaan, Datuk Penghulu di sini untuk bagi peluang pada kami untuk macam mana lagi, untuk lebih mendalam lagi. Pusat Internet Satu Malaysia ataupun dulu dikenali dengan Pusat Jalur Lebar Komuniti ditubuhkan pada September 2009 di Pekan Lenggong. Ia telah beroperasi selama 4 tahun di sini. Pusat Internet Satu Malaysia ni adalah projek Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia dengan kerjasama dengan servis provider seperti ATM, Maxis, Celcom, P1. Ia adalah untuk merapatkan jurang internet di kalangan masyarakat luar bandar dengan masyarakat bandar. Dari segi untuk pembangunan usahawan di Pusat Internet Satu Malaysia, kami menyediakan peluang untuk para usahawan untuk tampil datang ke pusat ini untuk meluaskan perniagaan melalui internet. Sebab kalau kita lihat pada masa sekarang, banyak perniagaan lebih meluas melalui internet berbanding dengan secara lama, konservatif. Datuk Panglima pergi membajak ke tanah rata senja pulangnya. Datuk Panglima pergi membajak ke tanah rata senja pulangnya. Kalau Azura orang yang bijak, negeri kita apa namanya? Kalau Azura orang yang bijak, negeri kita apa namanya? Kemudian dia cakap, kita buat laman web. Dia kata, apa laman web tu? Macam-macam.
ada you pustaka negara kalau nak tengok buku resepi. Ya ke? Internet ni macam-macam. Cik Rahida cakap. Kami orang boleh trace resepi. Jadi kami orang buka resepi tu. Pandai buka lah selepas belajar dengan 6 bulan baru belajar. Baru boleh dapat internet tu buka untuk resepi. Alhamdulillah, nasib baik ada pusat jalur lebar dan you pustaka negara. Nasib baik. Memang bertuah sungguh kami pergi jalur pusat. Terima kasih pada PM sebab mentubuhkan jalur lebar ni, pusat jalur lebar. Kemudian pusat internet. Internet dia. Kemudian kami buka. Resepi ni kau bubuh ni, resepi ni jadi gabungan resepi. Kemudian nak mantap lagi, minta buku kat you pustaka negara. Alhamdulillah dapat buku pustaka negara. Rupanya resepi macam-macam lagi. Bukan cakap kosong saja. Rupanya daripada pusat jalur lebar ni, internet ni kita boleh semua dapat. Itu sebab bila kalangan remaja yang datang, kami syorkan, jangan mengharap tengok di sini, tengok di internet. Lagi korang best-best. Itulah yang kelebihan jalur lebar. Contohnya yang akak dapat daripada you pustaka negara, buku yang akak pinjam melalui internet dan mereka post kepada akak. Dan juga yang begitu juga dengan dalam resepi-resepi boleh akak klipkan cerita mengenai macam mana you pustaka juga boleh membimbing kita macam mana untuk resepi-resepi, contohnya, kemudian packaging ke, di mana yang cantik-cantik dalam internet tu semua pun ada. Macam contoh, kita tak pernah buat packaging yang tercantik, tiba-tiba kita buka internet ada, kita boleh tiru dan boleh tahu macam mana packaging kita lebih cantik selama hari ni. Setakat ini ada pujian bahawa kita dah buka internet, kita tahu bahawa kita akan maju. Jangan maju melalui internet. Nak ceritakan kejayaan KPA sebelum dan selepas. Mula-mula dulu memang buat kecil-kecilan saja. Jadi bila kecil-kecilan tu pihak-pihak kerajaan, contohnya pertanian, peladang ambil take care tentang diri KPA ni, macam mana nak berluasa. Okey, kemudian dah nak majukan sikit, kemudian kami di tubuh KPA masuk mula berkecimpung dalam ahli peladang. Kemudian KPA dah selama 2 tahun KPA dipercayai untuk menjadi latar belakang mengenai diri KPA. KPA menyandang jawatan ketua unit 3 kampung yang KPA pegang. Penolong pengurusi KPN sebanyak 21 unit daerah Lenggong. Kemudian ahli jemaah pengarah di Peladang Lenggong yang ke-8. Juga saya dapat diiktirafkan sebagai CJ penghargaan, anugerah-anugerah daripada Peladang Negeri Perak. Kemudian juga dapat voucher-voucher untuk menaikkan taraf unit. Kemudian dapat CJ daripada di Pelawa dan dihantar oleh pihak ada jabatan-jabatan kerajaan mana-mana khusus, contohnya Yapin, kursus industri, asas tani, kursus packing, berbagai-bagai kursus. Kemudian dan juga baru-baru ni dapat anugerah daripada jalur lebar untuk satu Malaysia kategori, dan juga KPA juga diberi peluang untuk mengajar anak-anak orang kampung, terutama pada kaum-kaum remaja. Macam mana untuk kita bisnes untuk naik taraf supaya jangan pengangguran tak ada lagi. Kemudian setakat ni pada pekerja saya dah ada 5 orang, remaja dan ibu tunggal. Jadi saya ajar dia dan latih mereka macam mana saya buat, macam itulah nak, sebab kita kena jaga pelanggan. Masalah packaging, macam mana bila pelanggan datang, bila saya tak ada pergi kedai, macam mana untuk kemaskan diri. Jadi bila datang, sebab ada jabatan selalu datang dalam bengkel ni. Join KPA untuk buat kuih ni sebab hari tu saja duduk saja kan, tak ada buat apa lepas habis exam semua. Jumpa KPA kata dengan saya, Fakirah nak tolong KPA buat ni tak, bakery punya ni, ada biskut semua-semua.
Sebab saya kan memang minat buat benda-benda ni. Jadi saya pun macam boleh juga. Sebab nak juga tahu kan macam mana cara buat tak nenan. Sebab tahu makan je sebelum ni. Lepas tu bila dah join dengan Kak PA, saya tahulah macam mana nak gulung tat, macam mana nak bancuh tat, macam mana cara bakar. Nampak macam mula-mula senang je Kak PA ni buat gulung-gulung je, macam bancuh je. Tapi sebenarnya memang azab jugalah masa mula-mula. Tapi dah dapat. Kakak dah bekerja dengan kacik ni, kakak tahulah cara nak bakar dia lama mana. Kalau tidak kakak tahu kakak pakai bakar je kalau buat biskut pun. Bila dah dengan kacik ni, kakak kira kita lama mana. Lepas tu cara bakar dia pun lama mana, api nak panas dia pun macam mana. Baru kakak tahu, kalau tidak kakak tak tahu apa. Yang tahunya bakar je. Bila dah bekerja dengan kacik baru kakak tahu cara-cara dia macam mana. Dari situlah saya rasa macam saya ada juga cakap dekat KPA, boleh tak kalau saya nak buat bisnes saya sendiri. KPA dia memang baik hati, dia kata kalau dah pandai buat biskut sendiri, kalau nak buatlah, dia kata rezeki masing-masing. Bukan senang tau orang nak ajar apa kita punya resepi dia. Orang mesti tak nak ajar, tapi KPA ni dari A sampai Z dia akan ajar kita. Memang puas hatilah. InsyaAllah ada rezeki saya pun nak buat juga sendiri. KPA pun kata tak apa buat. Di pihak PAMA juga ada ambil tahu tentang bisnes saya. Kemudian setiap bulan pihak PAMA Encik Hatta daripada Lenggong untuk ambil tanda tangan setiap bulan untuk sebagai saya usahawan. Dan juga pihak PAMA juga hadiahkan kepada kios dekat saya melalui parlimen tanda terima kasih kepada untuk berniaga kami sebagai contoh dan untuk dipromosikan biskut-biskut kami. Dan juga sekarang ni saya berniaga di Pam Peladang diiktirafkan oleh pihak Peladang Negeri dan juga PPK Lenggong untuk berniaga sampai selama-lamanya tanpa bayaran dan sewa. Kemudian juga pihak Peladang juga titik berat juga datang sini semua pegawai pertanian contoh, kemudian Negeri Perak, PPN Negeri Perak juga turut hadir. Kemudian ahli-ahli jemaah Negeri Perak turun padang melawat bengkel KPA.